Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Halimah binti Ma'alif selaku pembentang kepada kertas kerja yang bertajuk Pembentukan Modal Insan, Hubungan Konsep Kendiri, Personaliti dan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Menengah. Sebagaimana yang kita tahu, konsep pembangunan modal insan telah diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri kita, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tujuan beliau memperkenalkan konsep pembentukan modal insan ini adalah untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berdaya saing, yang mempunyai pemikiran kreatif, inovatif, yang boleh membantu negara kita ke arah mencapai negara maju, iaitu negara industri. Okey, dengan bagaimana negara kita boleh mencapai taraf negara maju adalah dengan mempunyai masyarakat yang disebut sebagai modal insan, yang mempunyai personaliti, konsep kendiri yang baik. Jadi untuk membentuk masyarakat kita ke arah pembentukan modal insan tersebut, maka ia perlulah dibentuk dari awal lagi, iaitu dari peringkat sekolah. Jadi bagaimana kita ingin membentuk modal insan tersebut ialah dengan pembentukan konsep kendiri yang positif ataupun yang kita kata personality yang baik. Maka dengan itu banyak pihak yang perlu berganding bahu untuk merealisasikan apa yang ingin dicapai oleh kerajaan pada masa itu sehinggalah pada masa sekarang. Namun apa yang kita lihat pada masa kini ialah kebanyakan pelajar yang ada di negara kita, biar dari peringkat sekolah dasar maupun sampai ke peringkat universiti, mereka itu kurang berkeyakinan diri dan kemampuan diri. Perkara ini sangat-sangat dipengaruhi oleh konsep kendiri yang ada pada diri mereka. Okey. Menurut Habibah dan Noran Fauzia pada 2002 menyatakan bahawa kelakuan seseorang itu bergantung kepada konsep kendirinya, iaitu apa yang difikirkan tentang dirinya, termasuklah kemampuan, kelemahan dan personalitinya. Azlina pula menyatakan dalam kajiannya peratusan pelajar yang mengalami kemurungan dan suka menyendiri semakin meningkat. Pelajar ini dikategorikan sebagai neurotik, ketidakstabilan emosi. Seterusnya, ini memberi kesan kepada pencapaian akademik yang rendah. Manakala pelajar yang suka bersosial dan aktif menunjukkan pencapaian akademik yang cemerlang. Penyataan masalah kajian ini ialah untuk melihat sama ada terdapat hubungan antara dimensi konsep kendiri dengan pencapaian akademik pelajar. Kajian ini juga ingin melihat hubungan antara jenis personality dengan pencapaian akademik pelajar. Objektif kajian ini ialah mengenal pasti dimensi konsep kendiri yang paling dominan seperti peribadi, keluarga dan sosial dalam kalangan pelajar. Seterusnya, mengenal pasti jenis konsep kendiri yang wujud seperti konsep kendiri positif atau konsep kendiri negatif dalam kalangan pelajar, untuk mengetahui sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik pelajar. Seterusnya, kajian ini juga ingin mengenal pasti jenis personaliti pelajar sama ada ekstrovert atau introvert berdasarkan skala ekstroversi, mengenal pasti jenis personaliti pelajar sama ada neurotik atau kestabilan emosi berdasarkan skala neurotisme, dan terakhir mengetahui hubungan antara jenis personaliti berdasarkan skala ekstroversi dan skala neurotisme dengan pencapaian akademik pelajar. Okey, persoalan kajian. Maaf. Apakah dimensi konsep kendiri yang paling dominan seperti peribadi,
keluarga, dan sosial. Apakah jenis konsep kendiri? Pelajar sama ada konsep kendiri positif atau konsep kendiri negatif. Adakah terdapat hubungan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik pelajar? Sampel kajian ini terdiri pada pelajar tingkatan 4 sebuah sekolah di sekitar Keluang, Negeri Johor, dan nama sekolah tidak dinyatakan bagi menjamin kerahsiaan institusi tersebut, dan responden terdiri daripada 270 orang pelajar. Okey, instrumen yang dibuat ialah berdasarkan borang soal selidik yang terbagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, latar belakang responden dan keluarga, bahagian B, soalan personality, dan bahagian C, soalan konsep kendiri. Dapatan kajian. Okey, dapatan kajian akan diterangkan di sini secara keseluruhan, menyeluruh ya. Keseluruhan bagi dimensi konsep kendiri, iaitu konsep kendiri, dimensi peribadi, keluarga, dan sosial. Dimensi konsep kendiri yang dominan dalam kajian ini adalah dimensi keluarga. Mengapa? Perkara ini disebabkan oleh pelajar mempunyai hubungan yang rapat dengan keluarga. Ya, dalam kajian ini kebanyakan pelajar mempunyai hubungan yang rapat dengan keluarga, maka konsep kendiri yang dominan adalah konsep kendiri seperti keluarga. Okey, kemudian konsep diri dalam kalangan pelajar ya, iaitu kalau kita lihat dari sudut positif dan negatif, kebanyakan majoriti pelajar mempunyai konsep kendiri yang positif, iaitu seramai 264 orang daripada 270 orang mempunyai konsep kendiri yang positif. Hanya 6 orang yang mempunyai konsep kendiri negatif. Ini menunjukkan bahawa pelajar kita di sekolah tidak mempunyai masalah jika mereka mempunyai konsep kendiri yang positif. Kemudian apabila kita lihat daripada frekuensi peratusan jenis personality pelajar berdasarkan skala ekstroversi, dilihat bahawa kebanyakan ataupun majoriti pelajar mempunyai personality yang berbentuk ekstrovert, iaitu seramai 165 orang pelajar. Ya, di sini 165 orang pelajar ataupun 61.1% yang mempunyai personality berbentuk introvert, hanya 105 orang daripada 270 orang pelajar, dan hanya 38.9%. Apabila kita melihat pula skala personality pelajar berdasarkan skala neurotisme pula, di sini kita dapat melihat bahawa pelajar yang mempunyai jenis personality neurotik mempunyai 136 orang pelajar, dan kestabilan emosi seramai 134 orang pelajar. Okey, jadi di sini agak kita dapat nampak keseimbangan tersebut ya. Okey, kemudian kita lihat pula kepada tahap pencapaian akademik. Tahap pencapaian akademik yang tinggi ya. Kalau kita lihat ini, okey, tahap pencapaian akademik, kita lihat tahap pencapaian akademik tinggi ya. Tinggi iaitu seramai 139 orang pelajar, dan yang sederhana 114 orang pelajar, dan hanya 17 orang pelajar yang mempunyai tahap pencapaian akademik yang rendah. Pencapaian akademik yang rendah, pencapaian akademik pelajar ini kita lihat daripada keputusan peperiksaan tingkatan 3 mereka, iaitu PT3. Okey. Kemudian kita lihat pula korelasi person antara jenis personality berdasarkan skala ekstroversi. Okey, di sini dengan pencapaian akademik, di sini kita lihat terdapat hubungan yang signifikan, yang sangat signifikan. Kalau kita lihat hubungan signifikan di sini adalah 0.5%, dan hasil perkalinya ialah 0.25%, berarti ni signifikan 0.688%, maaf ya. Dan di sini signifikan, dan dilihat bahawa sangat tinggi sangat tinggi. Berarti ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara personality pelajar berdasarkan skala ekstrovert dengan pencapaian akademik pelajar. Okey. Kemudian kita lihat juga di sini, iaitu kita melihat skala
antara jenis personality berdasarkan skala neurotisme dengan pencapaian akademik. Di sini kita lihat signifikan juga di atas 6, iaitu 0611. Berarti adalah lebih tinggi dan sangat tinggi daripada arah signifikan yang ada. Dan ini dapatan kajian ini membuktikan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis personality berdasarkan skala neurotisme dengan pencapaian akademik. Maksudnya tidak terdapat hubungan yang signifikan. Okay? Kemudian untuk melihat taburan mean, nilai signifikan ujian T, perbezaan antara dimensi konsep kendiri secara keseluruhan mengikut jantina. Di sini kita dapat lihat bahawa pelajar lelaki seramai 108 orang dan pelajar perempuan seramai 162 orang. Dan meannya, frekuensinya ada 0.79% dan signifikan juga sangat tinggi. Dan ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara keseluruhan dimensi konsep kendiri mengikut jantina. Berarti tidak signifikan di sini. Dan kita lihat taburan mean nilai juga perbezaan antara jenis personality pelajar berdasarkan skala neurotisme mengikut jantina. Di sini lelaki dan perempuan juga sama. Dan di sini juga kadar signifikannya adalah lebih tinggi, lebih besar daripada kadar signifikan iaitu 0.5. Oleh itu hipotesis 0 diterima, maka bermakna tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jenis personality pelajar berdasarkan skala neurotisme mengikut jantina. Okey, kita lihat pula skala ujian T di sini jenis personality berdasarkan skala ekstroversi pula. Okey, di sini juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jenis personality pelajar berdasarkan skala ekstroversi mengikut jantina, kerana kita lihat peratusan signifikannya adalah sangat tinggi, 0.881. Okey, kalau kita melihat keseluruhan bagi personality pelajar mengikut jantina, menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara keseluruhan personality pelajar mengikut jantina. Okey, daripada hasil analisis yang telah dijalankan, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa dimensi konsep kendiri seperti keluarga merupakan dimensi konsep kendiri yang paling dominan dalam kalangan pelajar. Kajian ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Alomar pada tahun 2006, iaitu jantina dan konsep kendiri didapati mempunyai kesan langsung yang sangat signifikan terhadap pencapaian akademik. Dan dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa keseluruhan pelajar mempunyai konsep kendiri yang positif. Sarifah pada tahun 1998 dalam bukunya menyatakan bahawa majoriti pelajar mempunyai konsep kendiri yang positif. Pendapat ini secara tidak langsung telah menyokong dapatan kajian ini. Dan selain itu, kajian ini menunjukkan majoriti pelajar mempunyai jenis personality extrovert. Umumnya, seseorang yang mempunyai personality extrovert mempunyai konsep kendiri yang tinggi. Perkara ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Mamadov, Cross dan Watt pada 2018 ke atas 160 orang pelajar sekolah menengah yang berbakat. Dan seterusnya, daripada hasil analisis data, kajian ini menunjukkan 136 daripada 270 orang pelajar mempunyai jenis personality neurotic. Ternyata personality neurotic ini baik sebenarnya bagi pencapaian akademik, kerana menurut Rosander dan Backstrom yang menjalankan kajian mendapati bahawa pelajar yang menginginkan kejayaan akademik yang lebih jauh melihat nilai akhir sebagai sangat penting adalah pelajar yang mempunyai personality neurotic. Okay? Jadi kesimpulannya di sini dapat dikatakan bahawa kajian ini dapat memberi maklumat tentang konsep kendiri dan personality pelajar yang mempengaruhi pencapaian akademik mereka. Okey, dengan adanya konsep kendiri yang positif mengarah kepada pencapaian akademik, dapat dikatakan bahawa hasrat kajian untuk melahirkan modal insan yang baik dapat tercapai.
Sekian, terima kasih.